الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 92, petok yang kedua daripada atas. Petok yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wal marji'u fil qillati wal kasrati al urfu atau khabar dia. Wal marji'u mubtada, terjemahan dianya dasar penilaian. Wal marji'u, marji' diterjemah dengan dasar penilaian. Marji' ni tempat kembali, tapi diterjemah dengan dasar penilaian. Marji' apa ni? Fil qillati wal kasrati, pada sedikit dan banyak. Sedikit atau banyak. Jadi qillah wal kasrah, sedikit, wal kasrah dan banyak. Al-urfu adalah kebiasaan yang berlaku. Ini terjemahan dia, payah sikitlah. Wal marji'u fil qillati wal kasrati, dan tempat kembali pada sedikit dan juga pada banyak. Al-urfu, uruf ni penilaian orang ramai, bukan kebiasaan yang berlaku. Penilaian orang ramai, najis darah contohnya, banyak ke sedikit ni, stopok gini ni banyak ke sedikit, tu dia gitu. Banyak ke sedikit, kira kepada uruf, kira kepada pandangan ramai. Kalau kata banyak gitu tu, banyak sikit je. Contohnya kalau kata bekas darah nyamuk, memang sedikit sungguhlah. Kalau tengok pun kata sedikit. Jadi pandangan mutamad, marji' tempat kembali, sedikit ataupun banyak, kembali kepada uruf. Sedikit banyak ni apa ni? Pembicaraan berkaitan dengan najis yang dimaafkan pada sembahyang. Najis yang dimaafkan pada sembahyang contohnya darah, nanah, danor. Darah yang dimaafkan ni, kalau darah tu darah binatang, yang mana darah tu bukan kita yang pukul binatang tu. Tengok-tengok di pakaian kita, mari mana serangga ni, darah saja di pakaian kita, banyak darah. Tu banyak mana pun dimaafkan. Banyak siapa tangga keji dah, nampak buruk dah gitu tu, masih lagi dimaafkan. Hak banyak kita dak tu mana? Sedikit dia nanti akan bicara. Kalau banyak ni lebih dari sedikit tu banyak lah. Banyak mana ni? Kalau dimaafkan pula banyak mana sekalipun
keji buruk sekalipun, darah binatang halus tu macam mana dah tahulah. Tengok-tengok di baju kita tu, Allah, penuh darah binatang. Binatang halus ni, bukan binatang besar. Darah binatang besar dimaafkan jika sedikit, banyak tak maaf langsung. Ini binatang yang halus pada ni. Jadi banyak mana pun dimaafkan. Kita nak mudah ceritanya, darah, nanah, dana hak kita sendiri. Banyak mana sekalipun, keji huduh sekalipun, tetap dimaafkan pada sembahyang. Yang contoh yang saya biasa berinya, darah pacak. Darah pacak, darah kita sendiri tu. Tak sedar tadi, tengok sebelum sembahyang periksa molek dah. Tak ada. Biasalah kalau balik kebun ni, kalau ada pacak normal tapi tak ada tengok, tak ada. Tengah sembahyang rasa sejuk di beti. Tengok di beti, Allah, darah tu meleleh-leleh, darah tu sampai di kaki. Mana di betih tu belum orang darah. Di kain pelekat tu apa? Berjeruk darah. Panggil berjeruk dah kalau kita dah. Berjeruk darah. Mana apa ni? Banyak darah di kain pelekat kita. Banyak mana sekalipun dimaafkan. Banyak mudah, sedikit tu yang kita nak kena kira macam kalau sedikit. Kalau kata banyak mana maaf, banyak mana? Tak kira banyak mana pun. Banyak mana pun maaf lah. Kalau kata nanah, dana, air kuman contohnya, jadi bisu pecah. Bisu hak pecah sendiri ni, bukan kita pecahkan. Makna banyak mana pun meleleh nanah, dana, darah tu, busung, dimaafkan, sah semayang. Najis tak selalu salah ni, barang najis belaka lah ni, tapi dimaafkan walaupun banyak mana sekalipun. Jadi maknanya kalau orang yang berpenyakit lah, kecil manis ke, dia punya kudih pelik-pelik, Allah, dipakainya dia busung sungguhlah tapi itu hak dia sendiri, banyak mana sekalipun tetap dimaafkan. Kalaulah darah tu darah binatang yang kita pukul, darah nyamuk, sedikit dimaafkan. Sedikit tu nak kira macam mana? Hak sedikit yang kita nak persoalnya. Hak banyak tak ada isu. Dok sedikit, banyak siapa hak mana? Fa'in fahusha au fahusha, keji buruk kelipu darah, banyak sangat, maaf. Jadi banyak mudah je. Kalau hak maaf, bila darah tu banyak dimaafkan, hak tu mudah. Yang kita nak bicara nanti hak sedikit. Hak sedikit ni macam mana? Darah nyamuk. Hak sedikit ni macam darah ajnabi lah. Kita bicara dulu kan, darah ajnabi, darah ayam ke, darah apa ke, janji bukan darah daripada najis mughallazah. Darah anjing, darah babi, hak tu tidak dimaafkan sama sekali. Dia wajib kena basuh mengikut kaedah basuh najis mughallazah. Kemudian najis yang dimaafkan jika sedikit, darah kita sendiri tetapi keluar daripada rongga. Darah haid keluar daripada rongga. Darah hidung keluar daripada rongga. Dan kitab pula darah yang keluar daripada telinga, darah yang keluar daripada mata contohnya. Darah kita sendiri tu, hak tu lain. Hak tu dimaafkan jikalau sedikit. Ni nak tahu sedikit tu nak kira macam mana kodoh sedikit. Hak kodoh banyak kita dah ada tu. Sebab hak banyak ni keji sekalipun maaf juga. Bukan banyak ni ada hak dah. Kalau dah sedikit naik banyak mana pun maaf semata-mata. Darah kita sendiri, nanah dana air kuman kita sendiri. Darah binatang yang kita pukul, darah nyamuk, darah yang keluar dari rongga, darah haid, darah
darah hidung, darah telinga, darah mata, tu dimaafkan jikalau sedikit. Sedikit ni. Nak kira sedikit macam mana? Marjek di tempat kembali nak kata sedikit, tempat kembali nak kata banyak adalah kembali pada uruf. Uruf ni kiraan ramai. Bukan persoalan kebiasaan berlaku. Uruf ni kembali pada perkiraan ramai. Ada ni. Ini hak pandangan dia muktamad. Kalau darah nyamuk memanglah sedikit lah tu darah nyamuk. Tapi ni dia kembali kepada uruf. Kembali kepada uruf. Dalam kitab I'anatul Talibi ni dia ada beberapa pandangan lah. Berkaitan dengan sedikit ataupun banyak. Ada pandangan kalau lebih daripada duit 1 dinar maka dipanggil banyak. Kalau sekadar duit 1 dinar, duit dirham contohnya, atau masyhur dia duit dirham, duit sekadar duit 5 sen, hak tu dia panggil sedikit. Kadar duit 5 sen tu masyhur dia gitu. Lebih dari tu banyak. Kena duit 5 sen, kena gitu. Kita pergi bayar bil ada lagi 5 sen tu. Cuma 5 sen dah nak apa sebenarnya? Banyak dah 5 sen tu. Kalau kira banyak mana? Dah lah 5 sen. Takkan lagi kedai nak beli harga RM1, kita bawa duit 5 sen 20 keping. Susah tuan kedai dah. Nak siapa duit 5 sen? Tuan kedai dia nak lagi duit 5 sen. Kan tuan kedai kan dia nak pulang balik duit tu. Kalau 10 sen dia nak tau. 5 sen dia nak. 5 sen. Dia masyhurnya sekadar duit 5 sen. Itu mudah cerita. Sekadar duit 5 sen sedikit. Lebih dari tu banyak. Itu satu pandangan. Itu satu pandangan. Ada pandangan pula sebesar tapak tangan. Sebesar tapak tangan dan lebih daripada besar tapak tangan. Sebesar tapak tangan. Sebesar tapak tangan tu dikira banyak dah. Sebesar tapak tangan dikira banyak. Itu pandangan Imam Syafi'i kaul qadim, sama dengan pandangan mazhab Hanafi. Sebesar tapak tangan dan lebih, itu dipanggil banyak. Besar tapak tangan ni Allah besar sangat tu, barulah dipanggil banyak. Kalau kurang daripada tapak tangan dipanggil sedikit. Itu pandangan-pandangan ulama lah. Itu pandangan-pandangan ulama. Ada yang mengatakan sekadar 2 jari dipanggil banyak dah. Kurang 2 jari sedikit. Ada yang mengatakan sebesar kuku. Jadi beberapa pandangan lah. Pandangan muktamadnya kembali kepada huruf. Itu pandangan muktamad. Ada setengah mengatakan banyak ni sebesar duit 10 sen. Besar sikit daripada 5 sen. Tapi 10 sen dengan 5 sen duit ni lebih kurang je tau. Kadang-kadang kita beri duit tu kadang-kadang 5 sen, sebab dia lebih kurang je. Kata sebesar duit 10 sen. Tapi kaul qadim bagi Imam Syafi'i, pandangan mazhab Hanafi, dia kira sebesar tapak tangan. Banyak. Kurang daripada tapak tangan sedikit. Pandangan muktamad kepada huruf. Kiaraman luah tu besar tu darah, tak banyak tu, sikit je, hukumnya sedikit. Kalau hak dimaafkan hak sedikit tu lah. Kalau hak banyak, kalau masa lagi dimaafkan banyak mana pun maaf. Jangan kita yang lupalah. Kalau darah binatang halus yang bukan kita pecahkan, tiba-tiba ada pakaian kita, banyak mana pun maaf. Banyak mana pun tak kira, tak ada hak dah. Kalau darah kita sendiri, nanah danah kemana kita sendiri, kita juga banyak mana pun maaf. Yang persoalan sekarang ni, hak maaf dia kalau sedikit. Sedikit nak kira. Darah binatang, darah nyamuk yang kita pukul. Darah kita sendiri yang keluar daripada rongga. Contoh darah hidung, darah
darah haid contohnya, itu dimaafkan je kalau sedikit. Sedikit ni persoalan dia. Kembali pada uruf. Tengok Allah ada darah di kain perempuan contohnya, kain yang dipakai sebelum tu. Kalau dipakai sebelum tu, masa tu dia haid, dipakai. Kemudian dia mandi, dia tak perasan, dia pakai balik kain tu. Dia pun semayang. Sudah semayang, tengok buang kain baju semayang, tengok dia kain batik itu contohnya, Allah ada seorang, ada ni setompok dipanggil tau. Setompok darah haid. Banyak ke sikit akhir. Kalau ke banyak sikit, Allah banyak gitu tu. Maka kena semayang semula. Tak banyak mana, kalau banyak nampak. Kira tak banyak mana tu lah. Jadi sebab tu tak perhati, tak nampak. Sedikit je tu darah haid, maka dimaafkan. Setakat sedikit je dimaafkan. Banyak tak maaf darah haid. Darah hidung sama sebab dia keluar daripada rongga. Gitu je. Sebab kalau najis tu dimaafkan, teruskan semayang. Sedar selepas semayang, tak payah kena buat semula. Kalau darah tu tidak dimaafkan, tengah semayang wajib kena berhenti, semayang batal dah. Sudah semayang kena semayang semula. Ini persoalan dia. Kemudian itu tengah semayang, sudah semayang, sebelum semayang nampak darah. Darah yang kita sebut dimaafkan je kalau sedikit. Nampak ada darah bekas darah haid contohnya, bekas darah nyamuk contohnya, sedikit. Malah tukar kain pakai terus semayang. Sah je semayang. Bukan kata dimaafkan ni, sedar darah yang dimaafkan tu sedang semayang. Sedar darah yang dimaafkan tu sudah dah semayang. Tengah semayang, tak payah berhentilah sebab dimaafkan. Sudah semayang, tak payah ulang balik lah sebab dimaafkan. Sebelum semayang pun sama. Belum semayang, Allah ada darah. Darah pacak tadi. Darah pacak, kain dah basuh-basuh lagi. Dia nak pakai dalam semayang, pakai, dimaafkan. Tapi najis ni nak semayang, basuh lah dulu. Tapi kalau dia nak pakai juga, sekarang ni dia pelekat dia banyak darah. Mana kain pelekat nampak merah, dia kain pelekat banyak. Tapi masa sedar pacak tu tak semayang lagi, boleh ditukar je. Banyak lagi kain pelekat yang suci sekalipun, masih lagi kekal dimaafkan. Dia malah nak tukar pelekat, kain pelekat hak suci banyak sangat, dia malah nak tukar, nak semayang juga dengan najis. Darah pacak, hak kata-kata berjeruk tu lah, kering dah darah di kain pelekat, masih lagi dimaafkan. Itu darah pacak, darah sendiri banyak mana dimaafkan. Bila nak ceritanya, persoalan kalau dimaafkan boleh sah semayang, teruskan semayang, tak payah ulang semayang. Tidak dimaafkan, tak boleh nak pakai sebelum semayang, wajib kena tukar. Tengah semayang, najis yang tidak dimaafkan, darah yang tidak dimaafkan, wajib kena berhenti sebab batal dah. Sudah semayang, wajib kena semayang semula sebab semayang tadi tidak sah. Ini persoalan ni. Kita kalau sebelum sembahyang tu tukarlah, maaf tu maaf lah. Hak persoalan kita sedang sembahyang, tengok ada darah pacak banyak dia kain pelekat, jangan berhenti. Tiba-tiba dia berhenti, sembahyang batal ke dok? Dia berhenti hukumnya haram. Dia berhenti hukumnya haram. Tak boleh berhenti sembahyang. Berhenti sembahyang hukumnya haram. Kalaulah darah tu darah yang tidak dimaafkan, itu memanglah wajib berhenti sebab tidak sah dah, sembahyang batal dah, berhentilah. Tapi bila darah pacak ni, darah kita sendiri. Dan sekarang ni dia kain pelekat ni berjeruk, basah kain pelekat ni. Darah kita sendiri, nanah-danah air kuman kita sendiri
banyak mana sekalipun tetap dimaafkan. Semayang tu tak batal, kenapa kamu berhenti semayang? Ni pandai ni, nak kena faham molek ni. Kalau kita belum sembahyang, memang kita tak akan semayang dah. Dengan kain pelekat tu, kita akan tukar kain lain banyak kan. Betih kita yang ada darah pacak, memang kita pergi basuh dulu. Tapi itu pun hukum sunat je tukar kain pelekat tu. Hukum sunat je basuh betih bekas darah pacak tu. Tapi kita akan nak semayang dengan darah. Persoalannya, kalau sedar tengah semayang. Ni. Kalau berhenti walau semayang tu masa lagi sah, hukumnya haram. Bukan boleh berhenti semayang ni. Melainkan ada kerana-kerana yang syarak membenarkan, lain cerita. Bukan ada ketika wajib berhenti semayang. Ada ketika wajib berhenti semayang. Ada ketika sunat berhenti semayang. Tak berhenti hukumnya makruh. Ada juga ketika yang seumpama tu. Ada ketika wajib berhenti semayang. Tengah-tengah semayang ada orang lemah. Ada orang lemah. Berhentilah semayang. Tu nyawa. Tu nyawa. Berhenti semayang. Doktor contohnya, dia tengah-tengah semayang, ada kecemasan. Doktor lain tak ada. Dia seorang je ada. Sebab pesakit ni kritikal ni, dia wajib kena berhenti semayang. Tu nyawa. Tu nyawa. Wajib kena berhenti semayang. Dan benda kecemasan ni bukan benda ni yang boleh dijangka. Takkan seorang doktor standby tu. Takkan seorang. Ke mana? Buat standby tu. Semayang sekali berjemaah pula 2 orang. Dia kena standby lah sebab dia membabitkan nyawa. Kalau kita kata doktor tak ramai, dia seorang je ada. Berbetulan dia baru tengah semayang, tiba-tiba ada kecemasan, dia wajib kena berhenti semayang kalau membabitkan nyawa. Kalau setakat luka-luka, tangan patah, tu tak membabitkan nyawa tu. Tunggulah sekejap. Tunggulah sekejap. Kalau yang seumpama tu sunat diperintahkan semayang. Ada kok semayang sunat cepat. Sunat cepat. Sunat cepat. Sebab apa? Dia sakit je. Tapi tak babit nyawa ni, dia sakit je. Sunat cepat. Kenapa? Sunat tinggal hak sunat. Sunat tinggal hak sunat. Bacaan-bacaan sunat tinggal. Buat sekadar-sekadar wisah semayang je. Sekadar wisah semayang, beri salam, pergi tolong dia. Panjang sunat dia. Yang kawan tu kesakitan. Hak jenis-jenis hak sakit gitu je lah. Allah, lepas semayang ni, lepas dia tasyahud, selawat Ibrahimiyah lagi, baca doa lagi. Hak sunat dah tu. Hak sunat dah tu. Tapi sunat pun makruh tinggal. Hak ni sunat tinggal. Kena peringkas, berhenti tak boleh sebab dia tak babit nyawa. Kalau babit nyawa wajib berhenti semayang. Tengah-tengah semayang ada budak kecil. Mana ni? Budak kecil apa tu? Umur setahun. Budak yang baru pandai nak berjalan pelan-pelan. Tiba-tiba dia menghala ke jalan besar. Jalan banyak kenderaan. Mak dia pakai mana dah tahulah. Mak dia lena barangkali. Mengantuk mak dia lena. Dah budak ni baru pandai berjalan. Dia keluar. Kita nampak dia, kita tengah semayang. Budak ni menghala ke jalan yang besar. Wajib berhenti semayang kalau membabitkan nyawa. Dia tidak ada syiddatul khauf di situ sebab dia bukan membabitkan nyawa sendiri, membabitkan nyawa orang lain. Kalau membabitkan nyawa sendiri, sedang sembahyang kebakaran, dia lari keluar, sembahyang syiddatul khauf. Itu membabitkan nyawa dia sendiri. Dia panggil sembahyang syiddatul khauf, sembahyang tak berhenti, sambung sembahyang di bawah. Ni bukan hadiah nyawa orang. Ni wajib kena berhenti. Dia tak ada syiddatul khauf. Kalau main syiddatul khauf, berkeadaan bersangatan takut, tengah-tengah semayang
dalam kebun ni mari harimau. Hok belagilah naik atas pokok. Teruskan semayang. Atas pokok, rokok atas pokok, rokok isyaratlah sujud atas pokok. Maka harimau tengok, dia buat apa pula? Semayanglah lari kemung. Berhenti, tak berhenti. Itu semayang syiddatul khauf. Nyawa sendiri teruskan semayang syiddatul khauf. Kalau tadi nyawa orang lain, lepas tu kena berhenti semayang. Nak cerita ada ketika memang wajib kena berhenti semayang, ada ketika sunat berhenti semayang, makruh tidak berhenti semayang. Hak ketika hak biasanya haram berhenti semayang. Padahal haram berhenti semayang. Kita semua tengok Allah tak sedar ni darah pacak penuh dekat kain pelekat ni. Tengoklah balik pada hukum. Semayang batal kedok dengan najis darah betih kita, peha kita bekas pacak tau. Najis yang dimaafkan banyak mana pun maaf. Kenapa nak berhenti? Tengah-tengah semayang nyamuk gigi, kita pun katok nyamuk dah sakit Lepas katok nyamuk, Allah lekat darah di lengan baju kita. Ni najis ni najis. Lekat darah di lengan baju kita. Di lengan baju kita lekat darah di tapak tangan kita dah sekali lah kena. Darah lekat di baju, darah lekat di tangan. Sikit je ni. Jangan berhenti semayang. Sebab dimaafkan. Dia sebut Allah darah berhenti haram sebab semayang masih lagi sah. Hanya persoalan kita, kalau sebelum semayang kita pergi basuh lah dulu, tukar pakaian tu dah tu sebelum semayang, tapi masih lagi dimaafkan juga walaupun sebelum semayang. Persoalan kitanya sedang tengah semayang. Jangan nak buti gitu. Kalaulah semayang itu masih lagi sah, berhenti hukumnya adalah haram. Jadi kena faham najis mana yang dimaafkan disebut dengan semayang, qada mana. Kalau kata darah nyamuk, darah yang keluar daripada rongga kita dimaafkan jika sedikit. Sedikit banyak kembali kepada uruf. Wa ma syukka fi kasratihi lahu hukmul qalil. Dan yang masih diragukan banyaknya dihukumi sebagai yang sedikit. Mana terjemahan dia tu, faham tak tu? Yang masih diragukan banyaknya dihukumi sebagai yang sedikit. Wa ma syukka fi kasratihi, dan barang ini najis. Najis ni darah, tumal. Wama dan barang tu najis lah. Contohnya darah. Syukka yang disyaki akan barang fi kasratihi. Syuk banyak ke gini ni? Kalau banyak tidak dimaafkan. Sikit ni kali, sedikit dimaafkan. Disyuk banyak ke sedikit, lahu hukmul qalil. Bagi barang yang disyaki itu hukumnya sedikit. Banyak tak maaf ni, sedikit maaf, hukumnya balik pada asal iaitu sedikit. Itu jelah syau. Bak kembali pada uruf. Tapi kalau darah nyamuk tu memang sedikit lah. Kalau darah nyamuk tu sedikit. Kalau kata darah hidung, titik atas baju 2-3 titik. Sedikit ke banyak ni? Nak mudah besar kaki tapak tangan lah. Itu kau qadim bagi Imam Syafi'i itu sendiri tu. Tak siapa besar tapak tangan ni, 3-4 titik je ni. Mana kira sedikit lah. Kalau pakai urus ni baik juga. Banyak ke sedikit. Tapi kalau pakai uruf banyak ke sedikit, tengok rasa macam banyak, tapi tak banyak lagi ni. Contohnya di syok banyak ke sedikit, hukumnya sedikit, masih lagi dimaafkan. Tengok semayang kalau berdarah hidung, nak tahu mana darah ni titik.
Tapi kalau keluar tu dia panggil apa, nyocor tu, keluar tu baju basah tu memang banyak dah tu. Waktu berhentilah semayang. Waktu berhentilah semayang sebab batal dah. Batal maaf. Tapi kalau titik 3-4 titik tu, kalau kita kira dengan duit 5 sen 10 sen tadi jadi banyak. Kalau kira kodor 2 jari, balik banyak dah tu. Kalau kira tapak tangan, mungkin sedikit lagi tak sapa. Sebesar tapak tangan, kira sedikit lagi. Walaupun pandang mutamak kira pada huruf, kira pada kira agama. Kita tengok 3-4 titik dah banyak mana ni, teruskan semayang. Tak sedap ni, rasa macam banyak ni. Syok, banyak ke sedikit? Hukumnya sedikit, teruskan sembahyang. Mana? Di ilmu-ilmu ni yang tak berlaku ni sampai masa berlaku, dah tahulah ilmu tu mari kedok. Dahlah ilmu. Kalau darah nyamuk tu tak apalah, kita kata. Kita fahamlah sedikit, maaf. Tapi kalau darah hidung, mungkin kita tak pernah kena. Mungkin kita tak pernah kena. Satu ketika keluar dari hidung dalam kena baju semayang kita. Dia ilmu ni ilmu dia tak belajar, payah juga tu. Kitab Fathul Mu'in pun dah duduk mana dah, belajar lama dah. Nak balik tengok kitab macam tengok semayang. Di ilmu gitulah. Ada ilmu ni yang kita amal sentiasa, kita akan ingat, ni benda yang jarang berlaku, yang terkadang tak pernah berlaku pada kita dan tak mustahil berlaku di masa akan datang. Kalau berlaku tu lah, kalau berlaku tu, ilmu kita macam mana? Ilmu mari kedok. Walau tafarraqan najasu fi mahallin, fi mahalla, beberapa tempat. Walau jumi'a kasura kana lahu hukmul qalil indal imam wal kathiri atau pada al qalili indal mutawalli wal ghazali wa ghairihima wa rajjahahu ba'duhum. Bila ada darah berceceran, dia mau gitu. Walau tafarraqan najasu, dan jikalau apa ni, berpisah. An-najasu, najis, bukan darah. Najis ni sama ada darah, dano. Tapi di sini walau tafarraqan najasu, bukan cerita darah. Dia jemaah dengan darah. Inilah jemaah Fathul Mu'in ni. Walau tafarraqa ni apa? Bercerai, berasingan. Di sini berceceran. Berceceran gitu kau tak? Berceceran tau. Cece. Berciciran. Duit, berciciran. Jatuh situ 10 sen, situ 10 sen. Berciciran tau. Dia bercerai, berpisah. Gitulah. Walau tafarraqan najasu, dan jikalau berpisah, berceceran oleh najis. Contoh najis, darah, dano, di berbagai tempat. Yang di berbagai tempat, beberapa tempat yang seandainya dikumpul, walau jumi'a, jika dihimpun, jawab dia bisa terkumpul banyak, kasura, niscaya banyak. Sekarang ni contoh sembelih ayam. Jadi darah ayam ni apa? Mengerci. Jadi darah ayam di pakaian kita tu apa ni? Berpisah, tafarraqa, berasingan, berceceran lah, mana berasingan, halu. Tapi kalau himpung, besar tapak tangan kalau himpung, banyak kalau himpung. Tapi di kain tu contohnya dok banyak. Di kain tu dok banyak. Sebab dia halu pada ni. Tapi kalau himpung jadi banyak. Kalau himpung, nak himpung warna, nak himpung macam mana?
bubuh dalam komputer, lepas tu komputer dah himpun. Kiralah kalau himpun. Kalau himpun banyak tu. Oleh kerana dia berasingan, berpisau-pisau, alah halus-halus lah tak banyak. Tapi kalau kupur, kalau kupur banyak, apa hukum dia? Banyak ke sedikit? Menurut Imamul Haramain, guru pada Imam Ghazali. Menurut Al-Imam di Itlaq Imam kena pada Imamul Haramain, guru pada Imam Ghazali. Menurut Al-Imam dihukumi sebagai darah sedikit. Mana apa? Darah ayam tadi darah ajnabi. Kalau banyak tak maaf. Kalau sedikit maaf. Hukum sedikit. Maaf tu Ada ni. Sekarang darah nyamuk, darah ayam itu dia panggil darah ajnabi, darah asing. Hanya dimaafkan jikalau sedikit. Tapi sekarang ni darah ayam yang kena pakaian kita tu memang sedikit sebab dia sudah berasingan, dia dia ni berat apa? Dia berasingan. Memang sedikit kalau ke satu-satu. Kalau kupur banyak. Pandangan Imam Ghazali sama dengan pandangan Syekh Ramli, hukumnya masih lagi sedikit, kekal dimaafkan. Kekal dimaafkan. Itu pandangan Imamul Haramain, pandangan Syekh Ramli. Dan menurut Al-Mutawalli dan Al-Ghazali, ini anak murid pada Imamul Haramain dan lain daripada Imam Ghazali, yang pendapat ini dikuatkan oleh sebahagian ulama, ada dihukumi sebagai darah yang banyak. Tak maaf dah lah, darah banyak, darah ayam tu. Ini darah hak dimaafkan jikalau sedikit. Kalau darah kita sendiri, air danau kita sendiri banyak mana pun maaf, tu tak kira. Kalau dia berkudih-kudih tubuh dia, situ ada darah, ada nanah, situ ada darah, ada nanah di baju, di kain pelekat dia, tu tak kira. Sebab memang darah dia sendiri, nanah danau dia sendiri, banyak mana pun maaf. Ada ni. Sebab tu banyak mana pun maaf, tak kira dah. Sekarang ni sedikit dimaafkan, banyak tidak dimaafkan. Ini persoalan. Sedikit dimaafkan, banyak tidak dimaafkan. Tapi kalau banyak dimaafkan, darah sendiri banyak mana, tak kira lah duduk mana pun. Contoh darah hidung lah. Darah hidung setitik kena sini, setitik kena sini. Dia bukan sekali gitu. Kalau dia sekali itu mudahlah kita kira banyak. Tapi sekarang ni dah ni, titik sini kena dah sini, tengah semayang keluar pula setitik lagi kena sini, banyak topok banyak topok. Stopok tak banyak. Tapi kalau kupur, kalau kupur banyak. Pandangan Imamul Haramain yang ianya adalah pandangan muktamad, masa kekal dihukumkan sedikit. Satu-satu ni sedikit, darah hidung ni sedikit, satu-satu tu sedikit. Tapi sekarang dah banyak sangat sedikitnya. Sekali kena setitik, dua titik, kena pula lepas dia tu, lepas tu keluar pula lepas dia tu. Jadi banyak tompok dipanggil darah hidung. Kalau satu tompok kecil, sedikit. Tapi dah banyak tompok. Kalau kumpul, kumpul banyak. Pandangan muktamad, pandangan yang kuat, yang rajih, pandangan Imamul Haramain. Kekal hukum sedikit, kekal dimaafkan. Kekal hukum sedikit, kekal dimaafkan. Bagi Imam Mutawalli, Imam Ghazali, dihukum banyak dah lah. Memang sedikit. Tapi dah banyak tompok. Kalau himpun jadi banyak. Kalau himpun, tu jadi hukum banyak. Berhenti semayang, gitu je lah. Tapi pandangan yang rajih, pandangan Imamul Haramain lah, pandangan Syekh Ramli,
kekal hukum sedikit. Hak najis yang sedikit-sedikit itu berasingan, bercerai. Hak yang najis yang dimaafkan jikalau sedikit lah. Tapi kalau najis dimaafkan walaupun banyak, tak kira tu. Sebab dia banyak pun maaf, tak kira lah banyak macam mana pun. Sebab ada orang, yelah, kita duduk dekat pun tak selesa lah. Sebab dia kena penyakit kulit. Jadi maknanya di pakaian dia pun dia tak pakai bab. Dia pakai je t-shirt itu je, pakai kain pelekat untuk semayang. Tapi adalah di baju t-shirt pun ada darah, ada nanah. Di kain pelekat dia pun ada darah, ada nanah. Dia tauji dia dengan sakit kulit pada dia. Jadi dia cari obat pun tak sembuh penyakit kulit dia. Maknanya kita pergi dekat dengan dia tu, ada bau yang tak sedap lah. Dan mungkin nanoh, bukan darah. Darah ada juga, nanoh lah banyak sebab dia kudih. Hak tu tak kira tu. Hak tu kalau kumpul pun sebab dia banyak mana pun darah, nanah, danor, air kuman. Hak sendiri banyak mana, keji, huduh, nampak pun geli dah, kekal dimaafkan. Kekal dimaafkan banyak mana sekalipun. Jadi kalau seumpama tu sakit kupu dak kupu lah, sebab dia banyak mana pun dimaafkan. Sekarang ni hak dimaafkan je kalau sedikit, dia berasingan sedikit. Iyalah sedikit lah, Stompok sedikit lah. Tapi kalau kumpul banyak. Kekal hukum sedikit dimaafkan, ataupun jadi banyak najis tu, darah tu tidak dimaafkan. Di pandangan Imamul Haramain, pandangan yang muktamad, kekal hukum sedikit, kekal dimaafkan. Dia gitu. Dia pembicaraan Dafatul Mu'in ni, kalau kitab-kitab lain terkadang kita nak cari-cari tak jumpa kau. Dia kitab-kitab ni gitulah. Kitab ni ada masalah yang tak ada dalam kitab yang lain. Dia gitulah. Lepas tu kitab ni dia kena belajar banyak. Sebab dia tak sama. Masalah yang jarang-jarang lah. Hukum asas tu sama je kitab mana pun. Perkara yang jarang jumpa, kita mengaji tak jumpa. Ngaji tak besar pun tak jumpa kadang-kadang. Sebab dia tak sama, ada kelebihan masing-masing lah. Tapi dalam kitab Fathul Mu'in memang banyak perkara-perkara, masalah-masalah, hukum-hukum yang memang kita tak jumpa dalam kitab-kitab besar, kitab Arab yang lain. Itu kelebihan kitab Fathul Mu'in. Yang biasanya orang duduk pondok, dia akan belajar kitab Fathul Mu'in. Tapi duduk pondok, dia banyaknya tengok kepada I'anatul Talibin lah. I'anatul Talibin dia panjang bicara di dalam tu. Tapi baca Fathul Mu'in juga. Baca Fathul Mu'in, tapi banyak akan masuk ke dalam kitab I'anatul Talibin. Banyak dia akan baca sebelah dalam. Fathul Mu'in tu direkah je, tapi masalah dia masalah yang lengkap lah. Tapi ada juga macam dahulu bicara bab tayamum, pendek sangat jadi bicara bab tayamum, gitulah. Ada yang tak dibicara, yang tak ada dalam kitab Fathul Mu'in ni. Tapi ada yang ada dalam kitab Fathul Mu'in, tak ada dalam kitab yang lain. Wa yufa an dami nahwi fasdin wa jahmin bimahallihima wa in kasura. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin.
Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.